Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والصلاة القائمة وبعث المقام محمودا الذي وعدته. سيدنا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الصائم يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وبلغ الحكمة maksudnya siapa yang berkata-kata dapat menyampaikan hukum maka sia-sialah tanya jemaahnya. Justru itu tidak sempurna dalam jemaahnya. Oleh itu benarlah ambilan aktibar dan pengajaran dan khutbah yang bakal disampaikan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Islam. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقاتل وقد المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Tetamu Allah di hari Jumat yang sangat berharga di sisi umat Islam. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan antara satu salat dengan satu salat penghapus dosa, antara satu Jumat dengan satu Jumat penghapus dosa, antara satu Ramadan dengan satu Ramadan penghapus dosa. Marilah bersama dengan khatib, bersama dengan mimbar hari ini kita membincangkan sedikit kehidupan kita, berhubung dengan jauh atau dekatnya kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca tadi, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberikan kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimbar ulangi sekali lagi, tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberikan kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan sekalian. Insan atau manusia merupakan makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Insan daripada seluruh kejadian Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi, laut, yang besar, yang kecil, sehingga kan makhluk yang namanya mikroorganisme yang dicipta Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk-makhluk itu yang paling unggul ialah insan. Antara makhluk-makhluk itu yang utama ialah insan. Antara makhluk itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diletakkan satu status yang amat tinggi. Status itu diberikan kepada insan. Tuan-tuan sidang Jumat adalah insan, khatib adalah insan, isteri kita adalah insan, anak-anak kita adalah insan, kaum kerabat kita adalah insan, jiran tetangga kita adalah insan. Pastikan semuanya sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, kita menjadi manusia, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbaik dalam konteks bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa meningkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi tingkatkan takwa, tengah hari tingkatkan takwa, petang tingkatkan takwa, malam tingkatkan takwa, dan seluruh hidup kita. Dalam proses setiap hari, setiap saat, setiap ketika, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar ini sudah diberikan makna takwa. Di mimbar ini sudah diulas berpuluh-puluh tahun tentang takwa. Persoalannya, adakah kita, diri kita, isteri kita, anak-anak kita, kaum keluarga kita, sahabat-sahabat kita sudah termasuk dalam kategori manusia yang dikelaskan sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik tadi kepada ayat yang dibacakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli syurga dengan ahli neraka. Ahli neraka itulah, ahli syurga itulah yang diberi kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang diberikan kepada insan tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Hatta malaikat pun tidak diberikan kelebihan ini. Haiwan tidak diberikan kelebihan ini. Yang tidak bernyawa yang dikatakan seperti batu-batan, pokok-pokok, laut, bumi pun tidak diberikan kelebihan ini. Apa kelebihan itu yang ada kepada teman-teman Jumat sekalian? Kepada saudara-saudara Jumat yang menghadiri sidang Jumat pada tengah hari ini, pada khatib ini,
Allah memberikan satu kekuatan, kebolehan, kemampuan kepada kita yang tidak diberikan makhluk lain. Apa dia? Ialah kebolehan makhluk insan membuat keputusan. Saudara adalah decision maker atas nama kejadian kita sebagai manusia, sebagai insan, sebagai makhluk yang terbaik. Kita diberikan satu benda yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Apa dia? Kebolehan membuat keputusan. Kita membuat keputusan daripada yang sekecil-kecilnya. Tadi sebelum datang ke masjid ini, di depan rumah kita ada slipper, ada sandal, ada kasut. Antara tiga itu nak pilih yang mana nak datang ke masjid Riyasan Bukhari ini. Kita pilih pakai sandal, tidak pakai slipper, tidak pakai kasut. Sudah buat pilihan. Itu pilihan yang mandin, itu pilihan yang kecil. Saudara-saudara, untuk datang ke masjid hari Jumaat ini, nak pakai jubah ke, nak pakai Melayu ke, nak pakai t-shirt ke, nak pakai biasa. Kita pilih pakai baju Melayu, tidak pakai jubah, tidak pakai t-shirt, tidak pakai baju biasa. Pun sudah membuat keputusan. Pun keputusan itu masih kecil. Tapi ada keputusan yang lebih besar lagi. Seorang ayah buat keputusan untuk keluarganya. Seorang pimpinan masyarakat membuat keputusan untuk pimpinan masyarakat yang dipimpinnya. Seorang ketua negeri membuat keputusan untuk negerinya. Seorang ketua negara membuat keputusan untuk negaranya. Mereka yang mengendali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan untuk umat Muhammad yang lebih besar, mengatasi negeri, negara dan sebagainya. Sudah tentulah semakin besarnya kita, semakin tingginya kita, semakin banyak yang ditugaskan kepada kita, semakin luaslah kita membuat keputusan. Semakin banyaklah option atau pilihan-pilihan untuk kita membuat keputusan yang terbaik bagi menentukan kehidupan kita ini di jalan yang terbaik. Khatib tidak mau mengulas lagi berapa banyak keputusan yang kita buat. Daripada pagi kita bangun tidur sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam, puluhan kalau tidak ratusan keputusan kita buat. Pagi ini, petang ini, selepas tuan-tuan kita menghadiri majlis main Jumaat ini, nak makan di kedai ke, nak makan di rumah. Kita buat keputusan makan di kedai, tidak makan di rumah. Pun juga sudah membuat keputusan. Tapi khatib nak memberitahu keputusan yang paling besar yang tuan-tuan mesti buat hari ini. Apa dia? Keputusannya ialah tuan-tuan mesti menjadi ahli syurga. Hari ini Hasan Ali sebagai khatib membuat keputusan untuk menjadi ahli syurga. Tuan-tuan sebagai tetamu-tetamu di hari Jumaat yang mulia ini di Masjid Al-Bukhari ini mesti buat keputusan untuk menjadi ahli syurga. Dan keputusan itu bukan hanya merangkumi diri kita. We cannot be selfish. We cannot afford to be selfish. Maka keputusan itu merangkumi isteri kita mesti menjadi ahli syurga. Anak-anak mesti menjadi ahli syurga. Adik abang kakak mesti menjadi ahli syurga. Mak ayah mesti menjadi ahli syurga. Seluruh keluarga kita jauh dan dekat mesti jadi ahli syurga. Jiran tetangga, sahabat andai mesti menjadi ahli syurga. Dan akhirnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti dikalungkan dengan kalungan ahli syurga. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitulah keputusannya, saat ini, ketika ini kita mesti menjadi ahli syurga, maka kita beramallah dengan amalan ahli syurga. Kalau pagi tadi saudara, saya dapat bersubuh pagi tadi di Masjid Dargah. Imam membaca dalam rakaat yang pertama surah, tuan-tuan, membaca surah yang tuan-tuan biasa dengar pada hari Jumaat. Alif Lam Mim Sajdah. Dalam rakaat yang kedua dibaca suratul Insan. Saudara, alhamdulillah, dengan kehadiran yang begitu ramai daripada teman-teman yang hadir dalam sembahyang subuh di Masjid Dargah pagi tadi. Begitu cantiknya bacaan imam, begitu hebatnya bacaan imam. Bila imam menyebutkan waladhdallin, imam kata amin, makmum pun kata amin. Malaikat dunia kata amin, malaikat di langit pun kata amin. Selang-selang malaikat amin langit mengatakan amin. Malaikat langit menyebutkan nama saudara, wahai Allah, ampunkan dosa mereka, ampunkan dosa mereka, ampunkan dosa mereka.
Tapi pagi tadi anak kita sembahyang tak bersama kita. Anak kita bersubuh tak bersama kita. Anak kita ke masjid tak bersama dengan kita. Anak kita ke Masjid Ihsan Bukhari tidak bersama kita. Menantu kita adakah bersama dengan kita? Adik abang kakak kita adakah bersama dengan kita? Iaitu orang-orang yang masuk dalam kumpulan yang kita mentadbir mereka. Saudara, saya perhatikan tuan-tuan di mana-mana pun, bila saya berkelana pergi di mana-mana negeri pun, tuan-tuan yang datang subuh ini orang tua-tua umur 50, 60, 70, 80. Jarang kita lihat belasan tahun di sana. Jarang kita lihat anak-anak muda. Saya sudah tuan-tuan terlibat dalam dakwah ini 40 tahun. Masjid kita kering kerontang dengan anak muda. Masjid kita deserted dengan anak-anak muda. Masjid kita deserted, tertinggal langsung dengan partisipasi daripada anak-anak muda. 13 tahun mula balai, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Di mana anak kita? Ayahnya akan ditanyakan oleh Allah. Menantunya, ayah mertuanya akan ditanyakan oleh Allah. Siapa yang akan ditanyakan oleh Allah? Tuan-tuan dan saya akan ditanyakan oleh, di mana anak kamu? Di mana subuh mereka? Di mana sembahyang sunat mereka 2 rakaat, sembahyang sunat subuh mereka? Di mana mereka dalam soft-soft di masjid? Di mana mereka mengambilkan tangan, mengangkat tangan, mengaminkan doa daripada Bilal, daripada imam? Di mana mereka? Saudara, kalau anak-anak buah kita, anak-anak kita dan diri kita tidak ada dalam lingkungan itu, artinya sudah jauh lagi kita daripada menjadi ahli syurga. Saudara-saudara, kemudian tuan-tuan balik ke rumah atau di masjid, mulut kita pagi tadi tuan-tuan, lidah kita basah dengan Al-Quran atau tidak basah dengan Al-Quran? Rumah tuan-tuan ada 4 bilik, 3 bilik. Bilik yang pertama anak dara 2 orang dalam bilik. Bilik yang kedua ada anak turuna 2 orang dalam bilik. Bilik yang ketiga anak saudara kita yang menumpang kepada kita. Bilik yang keempat master bedroom, bilik kita dan isteri kita. Khatib nak tanya tuan-tuan, daripada bilik yang pertama pagi tadi, dengar tak bacaan Al-Quran? Daripada bilik yang kedua pagi tadi, dengar tak bacaan Al-Quran? Daripada bilik yang ketiga pagi tadi, dengar tak bacaan Al-Quran? Daripada bilik kami, bilik kita, bilik suami, bilik isteri, bilik ayah, bilik mak, terdengar tidak bacaan Al-Quran pada pagi ini? Kalau Al-Quran tidak didengarkan hari Jumaat pada pagi ini dan hari-hari yang lainnya, artinya keluarga kita tidak berada di jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga tuan-tuan tidak berada di jalan syurga. Isteri tuan-tuan tidak akan berada di jalan syurga. Anak tuan-tuan tidak berada di jalan syurga. Jiran tetangga sahabat andai berikutnya pun tidak berada di jalan syurga. Sidang Jumaat yang dimuliakan sekalian, khatib ingin memesan kepada dirinya, kalau tuan-tuan tidak membuat keputusan hari ini untuk menjadi ahli syurga, tanya diri tuan-tuan, bila nak buat keputusan untuk menjadi ahli syurga? Kalau tuan-tuan tidak membuat keputusan hari ini untuk menjadi ahli syurga yang disayangi, dikasihi, dicintai oleh Allah, tanyakan bila lagi kita nak jadi ahli syurga. Saudara, maut akan datang, kematian akan datang bila-bila. Yang muda akan mati, yang tua akan mati. Yang sehat akan mati, yang sakit akan mati. Yang kaya akan mati, yang miskin akan mati. Yang berilmu akan mati, yang jahil pun akan mati. Yang rumah tersergam akan mati, yang rumah pondok pun akan mati. Saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui Allah, pasti akan mati bertemu dengan Allah. Pastikan. Sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara saudara yang nak dicadangkan dalam khutbah ini. Pertama, marilah kita hari ini, hari Jumaat yang disebut sebagai Ummul Ayyam, yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, ibu segala hari, penghulu segala hari,
Mari kita buat keputusan pada hari ini dan sampaikan kepada isteri dan anak-anak kita. Apa keputusannya? Saya sebagai ketua keluarga, saya sebagai suami, saya sebagai ayah, tak banyak pilihan lagi yang ada di depan. Mesti menjadikan diri saya, isteri saya, anak-anak saya, kaum keluarga saya hari ini semuanya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Nombor dua, saudara, langkah yang paling mudah sekali antaranya langkah untuk mengisi marbat pengisian untuk menjadi ahli syurga. Langkahnya ialah insya-Allah kita akan melakukan ibadah-ibadah ini dengan terlebih dahulu peringkat permulaannya jangan tinggalkan masjid. Subuh di masjid, kalau diizinkan zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, subuh di masjid. Pastikan ini berlaku pada diri kita, ini berlaku pada anak-anak kita. Saudara, dikatakan oleh ulama, kalau kita dapat pergi ke masjid, datang ke masjid setiap hari, anak ke masjid, mak bapak ke masjid, adik abang dan kakak ke masjid, Allah akan putuskan, Allah akan langsaikan, Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Ada ulama mengatakan kalau kita, saudara-saudara, betul-betul istiqamah datang ke masjid hari-hari selama 40 hari bersama anak, bersama isteri, bersama adik abang dan kakak, bersama seluruh ahli keluarga, Allah akan selesaikan masalah kita. Masalah perniagaan akan diselesaikan oleh Allah. Masalah adik-beradik yang tidak berteguran akan diselesaikan oleh Allah. Masalah tidak berteguran dengan mak mentua, bapak mentua akan diselesaikan oleh Allah. Masalah merebut harta yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah akan diselesaikan oleh Allah. Masalah malas beribadah akan diselesaikan oleh Allah. Masalah jauh daripada syurga akan diselesaikan oleh Allah. Dan akhir yang ketiga, saudara tetap Allah yang dirahmati sekalian, marilah kita banyak ingat mengingat. Marilah kita banyak sebagai ayah, sebagai ketua keluarga ingatkan anak-anak kita pagi petang siang malam, ingatkan salat, ingatkan Quran, masjid, salat, Quran, masjid. Saudara, dengan ingatan yang sedemikian pagi petang siang malam, maka seluruh keluarga akan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga kita akan dapat menikmati satu kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang mendapat insya-Allah keberkatan dan akhirnya dimahkotakan setiap ahli keluarga sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك واشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن قوم الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الخلظة والجلاء وجهالة إلى النور الحق والإيمان والحود والهد وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد
فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهوكم عنه وزجر فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم في الصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم هذا البلاء من المطعنا اللهم اصلح أئمتنا ولا نارنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدل الشاه وولي عادي ولي yang teramat mulia Tengku Syarfuddin Badli Shah Ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'ala ma yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة